Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah pada hari ini 3 hari bulan Julai, sekali lagi kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab hadis Al-Wafi Syarah Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Wafi ini salah satu daripada terjemahannya, dan banyak lagi lah, tuan-tuan boleh baca lah. Boleh guna mana-mana terjemahan je. Yang penting nama dia Al-Wafi. Al-Wafi syarah kepada hadis Arba'in An-Nawawi. Para pelajar sekalian, kita masih lagi dalam hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 yang agak panjang huraian dia. Biasanya satu hadis satu kuliah ya. Tapi memandangkan hadis ini banyak qawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh yang diistimbatkan daripada hadis ini, maka kita korek, kita gali semua dan kita belajar. InsyaAllah kita jangan kejar nak habis kitab, tapi kita kejar nak memahami kitab. InsyaAllah. Hadis yang ke-9, tuan-tuan yang ada kitab yang sama dengan saya ni, muka surat 83. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa saja perkara yang aku larang, naklah kamu tinggalkan, naklah kamu jauhi. Apa saja perkara yang aku perintahkan, fa'tu, naklah kamu lakukan sedaya upaya kamu. Sesungguhnya binasa orang-orang dahulu daripada kamu kerana mereka banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka dan juga perselisihan mereka terhadap arahan para nabi. Hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim. Baik para pelajar sekalian, kita sambung perbincangan kita di perkara yang kelima. Perkara yang kelima di bawah kaedah Al-Maisur la yasqutu bil ma'sur. Patut dalam kitab ni dia letak satu baris je yang Arab tu. Nanti tuang pergi baca yasqutu lal maisur, apa nak kita kan. Itu susunan yang tidak baguslah dari sudut desain susunan. Al-Maisur la yasqutu bil ma'sur. Maknanya perkara yang mudah tidak gugur oleh perkara yang payah. Jadi perkara yang payah kita tak boleh buat, jangan tinggal semua. Kita ambil yang mudah yang kita mampu buat. Jadi dalam kaedah ini ambil daripada mana? Ambil daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, buatlah sedaya upaya kamu, semampu kamu kena buat. Kata di Tuan Syekh kita, syarahnya Al-Wafi kata apa? Hadhihi qa'idatun fiqhiyatun. Ini adalah merupakan kaedah fiqh. Dia panggil prinsip fiqh. Iaitu ia telah dikeluarkan, diistimbatkan oleh para fuqaha daripada hadis ini, daripada hadis yang kita belajar ni. Qala al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair. Kitab Imam Suyuti nama dia Al-Ashbah wan Nazair, kitab tentang qawaid fiqhiyah. Kalau orang nak masuk di sini kena ada kunci, ada pemahaman istilahnya, bahasa Arabnya. Kalau tidak kita masuk keluar saja. Qala Ibn Subki, wahya min asharil qawaid al-mustanbatah. Ini kata di Ibn Subki, ini adalah merupakan
kaedah-kaedah yang masyhur yang telah dikeluarkan diistinbat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, yang kita baca ini berkeupayaan untuk mengubah satu juzuk daripada kemungkaran atau mengurangkannya. Jadi kita kena buat daripada kaedah yang besar yang telah disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintah, kamu buat sedaya upaya kamu. Jangan tak buat. Baik. Wa maknaha, maksud dianya, tuan-tuan tengok kita. Maksud dianya, setiap mukallaf ada kalanya berada dalam suatu keadaan yang dia tak mampu untuk melakukan apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi secara keseluruhannya, ataupun sangat susah untuk dia laksanakan. Tetapi maknanya nak buat semua tak mampu. Kalau buat sebahagian mampu. Buat sebahagiannya boleh. Itu dia panggil bainama yatayassar lahu, dia mampu untuk melakukan sebahagian dan dia mampu. Maka dengan itu wajib ke atasnya dalam keadaan ini melakukan apa yang dia mampu. Yang dia mampu dia kena buat. Wala yakunu ta'azzur, bukan tak boleh buat sebahagian itu menggugurkan keseluruhannya, tidak. Ini kaedah kata al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Perkara yang senang, yang mudah, yang mampu kita buat tidak gugur dengan sebab kita tak boleh buat yang sempurnanya, keseluruhannya. Baik, dalam bab ini Tuan Syekh kita bawa kepada kita amsilatu tatbiq, contoh pelaksanaan kaedah ini. Apa contoh dia? Apabila seorang itu berhadas, kita batal wuduk. Bahasa kita senang. Berhadas ni makna orang ni batal wuduk. Dia ada air yang tak memadai, tak cukup untuk ambil wuduk. Nak ambil seluruh tak cukup. Mungkin dia boleh basuh muka je dengan tangan. Kaki tak cukup. Macam nak buat? Maka dia wajib menggunakan air itu pada sebahagian daripada anggota dia. Kita kata air ni ujung botol. Mana kalau saya basuh muka, bolehlah. Tapi tangan tak boleh. Ataupun tangan boleh, kaki tak boleh. Maka dia kena basuh sekadar yang ada dan dia kena tayamum untuk anggota yang tak cukup lagi. Tayamum di tangan juga, tapi kita niat tayamum itu untuk kaki yang tak boleh dibasuh kerana tidak ada air. Dan tidak sah tayamum dia sebelum menggunakan air yang ada itu. Itu makna kita tak boleh buat semua, tapi jangan tidak gugur semua. Sebahagian daripada undang-undang tidak boleh digugurkan kerana kita masih lagi ada kemampuan untuk menggunakan air. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sesiapa yang ada secebis pakaian yang boleh menutup sebahagian aurat. Kita kata aurat laki-laki ni antara pusat dengan lutut, kan? Tapi dia ada seluar kecil, seluar dalam, seluar pendek. Bolehlah nak tutup pusat tapi lutut tak lepas. Macam nak buat? Wajib alaihi, wajib ke atasnya menutup apa yang dia mampu. Saya tak ada seluar panjang tapi seluar pendek ada. Tutuplah. Jangan kata dah tak ada seluar ke, tak payah pakai lepas gitu. La. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang tak bolehnya buatnya tak gugur apa yang kita boleh buat. Contoh yang ketiga, para pelajar ambil perhatian. Kaedah-kaedah ni perlu pada penelitian. Dia bukan macam dengar cerita. Kaedah yang dalam kaedah juga pelaksana dia, siapa dia sembuh daripada penyakit dia pada tengah hari puasa. Pagi tadi tak mampu nak puasa, gelora, dia punya pening, dia terpaksa kena berhenti makan ubat lah macam-macam, kemudian dia tidur.
tengah hari nanti sihat molek. Tak ada pening, tak ada apa. Wajaba alaihi imsaqu baqiyati yaumi, wajib dia menahan diri dia daripada makan minum baki lagi hari yang ada. Dia buka tadi waktu dia perlu nak makan ubat. Tapi bila dia dah rehat molek makan ubat, demam dia pun dah tahan. Orang kata kebah dah demam kan. Jadi tengah hari tu dia sihat, maka tak, jangan kata sihat molek mari nasi tambah, la. Wajib kata dia imsak, dia kena menahan diri daripada makan dan minum sampai maghrib. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Baik. Contoh yang keempat. Wa kadzalikal haid. Orang perempuan haid. Idzan qata'a haiduha, orang perempuan yang tamat dah haid dia. Hari tu hari puasa kan. Wajaba wa ma'a wujubil qada', maka dia kena imsak dan dia juga kena qada pada hari yang tersebut. Ini kaedah dalam bab bincang-bincang khilaf saya tak masuk. Yang ni dia panggil contoh kaedah. Contoh kaedah. Mana tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Contoh yang keempat. Mana-mana orang yang mampu untuk beri nafkah min nafaqatin. Dia mampu nak bagi sebahagian nafkah kepada kerabatnya, maka wajib ke atasnya melakukan demikian. Contohnya kita kata kita ni kena bagi nafkah kepada keluarga kita. Biasa kita bagi 500 sebulan. Bila mari PKP, jam habis dah. Kedai tak boleh buka, nak kerja tak boleh. Jadi kita korek duit, bolehlah kita bagi 200. La yaskutu bil maksur. 200 bagi. Contoh yang kelima. Siapa dia mampu untuk mengubah kemungkaran ataupun mengurangkannya, wajib ke atasnya melakukan demikian. Kita kata gini, orang ni tengah buat maksiat, bising hingga bangar. Kalau kita boleh pergi cegah, larang, halau dia balik, itu terbaik. Tapi kita tak boleh. Kita nak larang dia orang ni, jawabnya kita kena pukul, kena katak. Boleh tak boleh kita kurangkan? Boleh. Kita pergi bisik dengan toke dia, dengan si penganjur tuan. Tuan tengok tak menara masjid sebelah tu? Nampak? Waktu ni waktu orang solat. Waktu azan. Kita ni orang ada agama, perlahankanlah suara awak punya gendang, awak punya hiburan ni. Itu dia panggil takhfif. Maka wajib kita kena kurangkan. Nak hapus semua tak mampu, kurangkan dia. Itulah dia panggil kaedah, dia kata al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Maknanya dalam ini yang kita nampak hadis Nabi kata apa? Iza amartukum bi amrin. Apabila aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, hendaklah kamu lakukan sedaya upaya kamu. Setakat mana kita mampu, kita buat. Yang di luar kemampuan kita, Allah Ta'ala tak tanya. Allah Ta'ala tak paksa lebih daripada kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Itu contoh yang jelas kepada kita. Kita pergi lagi kepada contoh lain. Dalil kepada kaedah ini. Dalil. Tadi contoh. Dalil kepada kaedah ini macam mana? Wa qad yustadallu li hadhihi al-qaedah bima rawahul Bukhari. Dalil dianya hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, kan? Seorang sahabat nama dia Imran dengan Ain. Imran bin Husain dengan Sad. Imran Ain bin Husain. Kalau tulis ikut Rumi kan, Imran bin Husain, la, bukan Husain, Husain radhiyallahu qala. Dia kata kanat bi bawasir, saya mengalami penyakit bawasir. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita minta selamat. Sakit ni, penyakit begini, kan? Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salah.
Saya tanya Rasulullah, kaifa nusalli? Saya ni bawasir ni. Penyakit bawasir. Faqala salli qa'iman. Imran, kamu kena solat berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tak mampu nak berdiri, bawasir ni bahaya, dia keluar, sakit, keluar darah. Nabi kata duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau kamu tak mampu, tidur. Hadis ini menjadi kaedah besar kepada para fuqaha, para ulama mengambil satu kaedah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah tak guguh, tidak boleh digugurkan sebab tak boleh buat yang payah. Kita buat sebahagiannya. Baik. Saya rasa boleh jelas sini para pelajar kita, insya-Allah. Kita nak orang cerdik belakang ni, ya. Orang cerdik, orang ahli-ahli intelek belaka. Saya kata beza atas dunia di antara intelek dengan encelek. Intelek tu makna orang berfikir. Kalau encelek, dia celek mata. Orang cakap benda-benda dia tak suka, celek mata. Awak ambil mana ni? Lah, itu dia panggil encelek. Tak tahulah pelajar saya ni pernah dengar ada istilah. Berbeza di antara intelek dengan encelek. Intelek ni mana orang boleh berfikir, kaji, research. Tapi encelek bila dia dengar benda dia tak suka, celek mata. Itu dia panggil encelek. Baik. Wa kamalul imtisal wa husnul ittida'. Kesempurnaan kepatuhan dan kebagusan ikutan. Apa yang kita nak buat? Setiap perkara yang datang daripada fi syar'illah, semua perkara yang ada dalam syariat perundangan ini, larangan ke, sama ada berbentuk larangan tu bentuk haram ataupun makruh, ataupun dalam bentuk suruhan yang berbentuk wajib ataupun sunat, sebagaimana telah kita belajar dalam isu yang awal-awal dulu, bistisnaatihi wa qawaidi wa dawabitihi, dengan ada lagi istisna, pengecualian daripada kaedah-kaedahnya dan syarat-syarat dia. Fahuwa fi maqduril mukallafi, semuanya itu duduk di bawah kemampuan seorang hamba Allah yang mukallaf. Wa dhimni taqatihi, duduk di bawah kemampuan, orang panggil kapasiti yang dia mampu buat. Sebab apa? Sebab setiap perundangan yang sabit, tengok, sabit daripada syarak, sama ada daripada Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang keluar daripada kotak pemikiran manusia. Kalau kita dengar undang-undangnya melampau sangat, tak boleh makan, kena betapa, itu bukan daripada sunnah Nabi, itu daripada rekaan orang-orang yang mereka, pencipta mereka. Jangan main. Baik. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan letakkan satu tugasan ke atas hamba-Nya kecuali setakat dia mampu. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak akan bebani seorang hamba-Nya untuk melakukan tanggungjawab ini melainkan sesuai dengan kesanggupannya, setakat mana kita mampu. Wa ala hadza, dengan demikian kesempurnaan kepatuhan daripada seorang muslim tidak akan terhasil melainkan dengan menjauhkan diri dari larangan dan melakukan setiap apa yang diperintah dalam kerangka yang telah diperjelaskan. Maknanya patuh ke tidak kita ni kepada Allah Azza wa Jalla, kita tengok kepada arahan Allah kita buat, larangan Allah kita berhenti, maka itu tanda kepatuhan. Tengok dia punya berapa peratus kepatuhan dengan peratus larangan yang kita taat itu berapa banyak. Lagi banyak, lagi tinggi darjat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut dalam Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah dia. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, maka tinggallah, berhentilah melakukannya. Suratul Hasyri ayat 7.
wal muslim, dan seorang muslim, sesiapa yang meninggalkan beberapa perintah dan melakukan beberapa larangan, kita buat sebahagian daripada perintah dan sebahagian larangan kita masih lagi langgar, maka dia belum lagi mematuhi perkara yang membawa kepada pelaksanaan perintah dan perkara yang menjauhi larangan dengan cara yang sempurna. Macam kita hari inilah. Kan? Solat kita buat, alhamdulillah, puasa kita buat. Tapi ada juga larangan-larangan lain yang kita langgar, maka itu dia panggil belum sempurna. Lantaran itu, kerana itu orang yang demikian dikenali dengan nama mukmin asi. Innahu asin au mukhalif. Orang ni orang Islam tapi derhaka kepada Allah. Au mukhalif, ataupun dia panggil orang yang menyalahi peraturan Allah Taala. Tapi dia walau macam mana pun, dia masih lagi duduk di bawah kategori orang Islam, di bawah kategori umat Islam. Maka seorang Muslim itu adalah diseru, didakwah untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana petunjuk baginda tidak sabit, ianya menjadi khas untuk Nabi. Dalam amalan Nabi yang kita tak boleh ikut, dia panggil amalan khususiyah, eksklusif untuk Nabi saja. Biasanya hak ni Allah Taala sebut khassatan laka min dunil mu'minin. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibenarkan berkahwin lebih daripada 4 orang. Maka Allah kata apa? Ini khas untukmu saja. Orang lain tak payah. Orang lain 2 orang pun berkekah, kata orang. Kan? Nak perang dunia dah. Nak ramai-ramai lagi pula. Itu masalah kita. Baiklah. Jadi perkara yang sabit, khusus untuk Nabi SAW, maka kita tak boleh ambil sebab bukan untuk kita. Firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Demi sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingati Allah dalam masa susah dan senang. Suratul Ahzab ayat 21. Jadi kita diperintah oleh Allah supaya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu tidak meninggalkan apa yang diperintah dan tidak menghampiri apa dilarang, melainkan sekiranya ianya tidak menerangkan tasyri' pensyaratan dan menjelaskan jenis-jenis taklif. Maka Nabi SAW tetap melakukan segala suruhan, meninggalkan illa ma kana bayan litasyri'. Ada benda-benda yang Nabi kita buat untuk nak menjelaskan peraturan. Maka disitulah berbezanya, kita boleh beza di antara wajib dengan sunat, haram dengan makruh. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan adalah dapat dipahami akan sabda Nabi SAW yang kita belajar, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, lakukanlah sedaya upaya kamu, semampu mungkin yang kamu boleh buat. Surah At-Taghabun dalam Al-Quran sama juga, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah menurut kesanggupan keupayaan kamu, dan dengan pengajaran-pengajarannya serta ta'alah akan perintah Allah. Surah At-Taghabun ayat 16. Apa yang diriwayatkan, maka dengan searti, semisal dengan ini, ialah sabda Nabi SAW, innakum lan tutiqu wa lan taf'alu kullama umirtum bihi walakin saddidu wa abshiru. Dengan yang rahmatul alamin bercakap, Nabi kata apa? Sesungguhnya kamu tidak berkemampuan untuk melakukan semua apa yang telah aku perintahkan,
Akan tetapi tetaplah bersederhana dalam amalan tanpa berlebih-lebihan melampau batas dan beristiqamah dengan amalan-amalan yang kamu lakukan. Jadi Nabi kita bagi tahu kita tak mampu nak buat secara kesempurnaan keseluruhan, tapi buatlah setakat mana yang kita mampu. Hadis ini rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud. Jadi itulah perintah Nabi SAW. Tamatlah kita isu yang kelima di bawah tajuk Al-Maisur la yaskutu bil ma'sur. Jadi kita kena buatlah perkara yang kita mampu. Yang tak mampu, kita minta maaf dengan Allah Azza wa Jalla, kita kata setakat tu yang kita mampu ya Rabbi. Tapi jangan tak buat. Baik, sekarang ni saya nak berpindah kepada isu yang ke-6. Tuan-tuan tengok, yang ada kitab ni, kitab warna hijau ni, muka surat 102. Muka surat 102. Di bawah tajuk At-Tashdidu fi ijtinabil manhiyat wasti'sali juzuril fasad. Dia punya, ini arahan yang kedua. At-tashdid fi ijtinabil manhiyat maknanya bersungguh-sungguh kita memberi penekanan dengan untuk menjauhkan perkara yang dilarang. Yang kata tak apalah, larang tak larang pun benda tu khilaf je ulama. Kalau duk main khilaf tu nampak lega sangat lah tu kan. Biasanya orang yang takwa kepada Allah Ta'ala, dia tak tengok kepada jenis dosa, tapi dia tengok kepada siapa yang dia nak berdosa. Tanda tuan-tuan. Kata di para ulama, kita ni duk beza-bezakan di antara dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil, dosa besar menyebabkan kita jadi berani. Berani apa? Berani nak buat maksiat. Maka dikata di para ulama, dia kata apa? La tanzur ila dzunub walakin unzur ila man asaitum. Mu jangan duk tengok kepada jenis dosa yang kamu nak buat tu, tetapi kamu sebagai orang-orang, kamu tengok kepada siapa yang kamu derhaka. Ini barulah kita rasa Allah. Kalau tidak, kita rasa senang hati. Dosa kecil, dosa kecil. Dosa kecil. Ambil wuduk, habislah kan. Tetapi bila kita fikir dosa ini bermakna aku maksiat kepada Allah, ketika itu kita rasa semuanya besar belaka. Memang betul pembahagian dosa kecil, dosa besar. Tetapi kita sebagai seorang Muslim, supaya kita tak berani buat dosa, kita letak man asaitum, siapa yang kamu derhaka itu. Baru kita rasa berat ni. Itu dia punya bahasa psikologi. Bahasa fiqh betul, dosa kecil ada, dosa besar. Tapi bahasa motivasi keimanan, kita kena letak siapa yang kita derhaka, baru kita tak berani nak buat maksiat. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada isu yang ke-6. Syariat Allah Azza wa Jalla selama-lamanya bertugas. Ini fungsi syariat. Fungsi syariat Allah Azza wa Jalla bertugas untuk memisahkan manusia daripada segala keburukan demi kemaslahatan hidup mereka di dunia dan kejayaan di alam akhirat. Tanpa manusia itu sendiri terjatuh ke dalam kejahatan dan keburukan dan tersemai benih-benih kerosakan dan kefasadan. Maknanya Islam ni nak jaga sungguh kita, supaya kita tidak rusak, supaya kita tidak lari, supaya tidak lari daripada channel yang dibenarkan, yang diizinkan oleh Allah. Maka dia jaga kita supaya kita tak lari. Rubbama kana, oleh sebab itu kita dapati bahawa syariat Islam menjaga hamba-hamba Allah Ta'ala daripada terjebak dengan benda yang dilarang, lebih terperinci dan berhati-hati daripada perkara perintah. Maknanya kalau bab larangan ni, Islam sangat mengambil detail pengharamannya. Nabi kata fajtanibu, berhenti setakat tu. Tapi kalau yang arahan, fa'tu minhu mastata'tum, kamu buat setakat mana kamu mampu.
Maka kerana itu kita lihat, namun tidaklah bermaksud dengan demikian bahawa syariat mengambil ringan terhadap dan bersikap sambil lewa terhadap perintah Allah. Bukan makna begitu. Tapi nak banding dua tu, larangan tu lebih detail. Apa yang dimaksud ialah bahawa syariat agama Islam secara umum amatlah menekankan dan serius terhadap menjauhi larangan dan perkara-perkara haram dengan cara yang lebih khusus. Mana kita tahu syariat Islam ini meletakkan, menghuraikan perkara haram tu lebih detail daripada perkara yang perintah. Wa min huna yatabayyan. Dari sini kita nampak apa dia? Kita nampak baik. Justru syariat yang maha bijaksana Al-Hakim tidak dinaskan melainkan disebabkan wujud pada perkara-perkara yang menjadi larangan itu satu kerosakan yang nyata dan kemudaratan. Maknanya Islam ini bila dia larang tu mesti benda tu rusak. Benda akan membawa kepada mudarat. Sama ada mudarat tu untuk orang individu ataupun untuk masyarakat. Oleh itu, seseorang itu tidak diberi keuzuran untuk melakukan sesuatu yang haram, melainkan sekiranya beliau dalam keadaan darurat yang memaksa atau terdapat hajat yang tidak memberinya banyak pilihan sebagaimana yang telah kita ketahui sebelum ini. Ini kita nampaklah kan. Tetapi dalam dua kaedah yang kita belajar lepas, kaedah ad-daruratu tubihul mahzurat. Di sini jelas akan kesilapan ramai orang Islam dalam menentukan jalan hidup mereka, lebih-lebih lagi pada zaman ini yang telah tersebar dalamnya segala macam rupa pertentangan dalam kehidupan manusia. Jadi ada orang dipanggil tanaqub fi hayatin nas. Ada orang yang sangat kuat beribadat. Sangat kuat beribadat. Ibadat sungguh. Rubbama tashaddadu. Bahkan mereka ni jaga sungguh-sungguh perkara-perkara sunat. Kalau tengok dia solat sunat, wali besar dia. Dia nak pergi masjid tu dengan jubah, dengan serban, tasbih berpusing di tangan, kan? Tapi yatasahaluna fil manhiyat. Mereka ambil mudah je dengan benda larangan. Ini berlaku. Masa kita tengok orang hebat, dia ni kaki masjid ni, kan? Kaki masjid. Sambil-sambil duduk tunggu solat, duduk mengumpat orang di tangga masjid. Lepas solat pula dia ketua bagi rokok di kedai kopi, buah sampai cerah, kata orang. Ada orang masuk. Na'udzubillah. Dia panggil tanaqud. Nampak warak tapi berlawan. Bahkan ada di kalangan mereka yang banyak mengambil benda-benda yang haram. Contohnya, saya minta maaf, tuan kitab bawa contoh, saya baca. Ada orang yang berpuasa. Puasa sunat dia, Isnin, Khamis tak berhenti-henti. Tapi dia punya bisnes terlibat dengan riba. Pak Cik Haji nampak buka kedai baru pula tu, air baru lulus bank. Bank mana? Bank konvensional. Na'udzubillah. Wal hajah. Allahu Akbar. Makcik Haji ni. Makcik Haji. Al-hajah. Al-hajah ni orang dah pergi haji lah. Al-muzakkiyah. Bayar zakat. Jangan main. Dia punya kain telekong dia pun cantik. Beli Mekah. Tapi takhruju safiratan mutabarrijah, tapi pakaian dia berhias-hias, bersolek, dan mendedahkan aurat. Dedah aurat. Lengan baju tak sampai ke tengah ni contohnya. Macam-macam lah. Alasannya apa? Maaflah, zaman sekarang. Zaman sekarang ni kita kena sesuaikan masa. Kan? Masa. Nak kata apa? Ini bahaya ni. Zanin, mereka menyangka bahawa ibadat-ibadat dia yang banyak itu akan menyelamatkan mereka daripada azab Allah.
ketika manusia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Oh, dia kata dia ingat saya ni orang, saya Mekah tiap tahun lah. Tapi mulut juga busuk dengan mengumpat orang. Na'udzubillah. Habis mengumpat orang, busuk dengan rokok pula. Ibadatnya kuat. Sebatangnya kuat juga. Jangan main. Wahadha khilaf. Perbuatan ini bercanggah dengan apa yang telah ditetapkan oleh syarak yang mulia, yang juga telah dirakamkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga dipahami oleh para sahabat, ulama-ulama yang besar, imam-imam yang besar. Apa dia? Tanda ni para pelajar. Anna aslal ibadah. Asas kepada ibadat itu menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita jangan nampak ibadat itu puasa, zakat, haji sebelah pihak je. Meninggalkan benda haram juga termasuk dalam usulul ibadah. Jadi kita duk nampak dia semaya tu. Lepas tu kuat buah duk kutuk orang tu. Itu lidah dia ya. Tak. Mana boleh. Jalan keselamatan itu mujahadatun nafsi wal hawa. Siapa nak selamat, dia kena lawan nafsu dengan hawa. Lawan nafsu dia, hawa nafsu. Dan paksa nafsu kita supaya meninggalkan benda yang dilarang. Wa anna thawaba zalik, pahala meninggalkan maksiat lebih besar daripada pahala melakukan ketaatan. Ini dalam bahasa kita ni kata. Allahu Akbar. Sebab yang taat tu ada dua kategori. Yang taat dalam bentuk fardu, iaitulah kalau tinggal yang tu berdosa besar. Maksud ketaatan ni, contoh-contoh tadi tu, taatnya pergi dalam perkara-perkara yang bukan fardu. Kuat tapi maksiat juga besar. Na'udzubillah. Maka di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharim takun a'budan nas. Jauhilah perkara-perkara yang haram, kamu akan jadi ahli ibadat yang terbaik di kalangan manusia. Allahu Akbar. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Ittaqil maharim takun a'budan nas. Tinggal ke benda haram, menjadi manusia yang paling baik dalam sudut ibadat. Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan tanda, beberapa nukilan kata-kata ulama salafus salih menarik ni untuk kita perhatikan motivasi diri kita. Aisyah kata, man sarrahu, sesiapa yang suka untuk mendahului orang yang ahli ibadat, yang kuat ibadatnya, maka hendaklah dia menahan dirinya daripada melakukan dosa. Masya Allah. Siapa dia nak bekerja dengan ahli ibadat, kita tinggal, jangan buat dosa. Ni kita ibadat, dosa buat juga. Yang kedua, kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang tanya, ya Khalifah Umar, ada sekumpulan manusia ni suka nak buat maksiat, tapi mereka tak buat. Dia takut. Tapi kalau dia berbual, nak buat tu, nak buat ni, macam-macam. Fayaqul, kata Sayyidina Umar, ulaika qaumun, mereka itulah suatu kaum yang Allah Ta'ala uji hati mereka untuk bertakwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, bagi mereka keampunan Allah dan pahala yang besar. Maknanya orang yang ada dalam hati dia perasaan nak buat benda tak baik, tapi dia tak berani buat. Sebab apa? Sebab takut pada Allah, bukan takut pada Umar. Takut pada Allah bukan takut kepada penguatkuasa agama, pencegah maksiat. Maka orang naik darjat. Sebab yang melarang dia daripada melakukan maksiat apa dia? Takwa hati dia. Allahu Akbar, keimanan dia. Kata pula Abdullah bin Umar, anak dia pula kata, tanya ayah. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu huwa imamul abidin. Abdullah bin Umar ni terkenal dengan nama imam ahli ibadat. Warak dia. Nah, dia kata apa? Menjauhkan 1/6 daripada dirham. Rad danik. Dirham ni duit perak, bukan duit emas. Dinar baru duit emas. Min haram afdal min 100,000 tunfiq fi sabilillah.
Kita menjauhkan diri daripada 1/6. Kalau kita kat macam 50 sen lah duit haram. Lebih baik, lebih afdal daripada dia derma 100,000 dirham fi sabilillah. Yang tu kamu derma, yang ni yang masuk ni. Allahu Akbar. Qala Al-Hasan Al-Basri, tanda Imam Tabi'in, nama dia Hasan Basri rahimahullah taala, ma abadal abidu bi syai', tidaklah satu mana-mana hamba Allah Taala yang beribadat mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan suatu ibadat afdal min tarki ma nahahumullah anhu, lebih afdal mereka meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Nak ibadat yang besar, tinggalkan perkara yang dilarang. Ini cabaran besar kepada kita semua ni para jemaah sekalian. Kata di Al-Syekh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, khalifah Umar dia kata apa? Dengar tuan-tuan, laisatit taqwa qiyamul lail. Bukanlah tanda orang bertakwa tu setakat bangun malam, puasa sunat siang hari, dan sentiasa silih berganti, siangnya puasa, malamnya ibadat. Itu betul tanda takwa, tapi bukan setakat tu. Walakin taqwa, tetapi yang dikatakan benar-benar takwa itu ialah menunaikan perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan perkara yang diharam oleh Allah. Fa in kana ma'a dzalika amal fa huwa khair ila khair. Kalau kita boleh buat dua-dua, tinggal yang dilarang, buat yang disuruh, inilah yang terbaik. Tapi kalau tak mampu nak buat ibadat, jangan buat maksiat. Di sinilah keluarnya kata-kata Abu Anas, selalu ulang kata-kata ini. Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Makna kita nak bangun malam tahajud, tak mampu. Tidur bukan maksiat. Maksiat ni bangun duduk bertampik tengah malam, duduk maki orang, lah. Bangun duduk forward WhatsApp tengah malam, tidur je, jangan buat. Allahu Akbar. Inilah kata Sayyidina Umar bin Aziz. Ada orang yang menyangka ibadat itu, kebaikan itu buat ibadat je, tetapi ibadat yang besar meninggalkan maksiat dan mungkar. Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita dah dengar dah beberapa ciri nasihat motivasi dari kalangan ulama salafus salih. Begitulah sebagaimana telah ditetapkan kepada kita bahawa meninggalkan maksiat lebih utama daripada melakukan ketaatan. Bukanlah bermaksud sedemikian itu sebagaimana kita mengatakan bahawa seorang Muslim itu harus bersikap sambil lewa, ambil mudah terhadap arahan Allah Azza wa Jalla yang wajib. Pelik lah macam ni lah. Ada orang kata, kalau macam tu kak, aku salat sikit-sikit aja, yang penting aku tak buat maksiat. Bukan macam tu. Sebagaimana yang dipahami oleh sebahagian daripada orang yang mempunyai penyakit dalam hati. Dia malah ibadat, dia cari alasan. Mereka sangka dia tak buat ibadat, tapi dia ni kuat charity. Charity sekarang ni sibuk dengan charity kan. Charity dia panggil dia ni kuat ni. Pagi petang siang malam duduk bantu sana bantu sini kan. Tak sempat naik bendera dah sampai dah bawa dia bantu, tapi solatnya tidak. Yang perempuan tutup aurat pun tidak. Maka mereka menyangka mereka lebih baik daripada orang solat, orang puasa. Kita kata jangan. Agama ni tak berjalan sebelah sayap, dia berjalan dua-dua. Buat benda baik, tinggal benda mungkar. Ini benda mungkar buat separuh je kan. Solatnya tidak, puasa pun tidak. Yang perempuan tutup aurat pun tidak. Tapi mendakwa dia lebih baik daripada puak lebay tu. Puak lebay tahu kuliah itu, tak pergi bantu orang miskin. Kami pagi petang siang malam. Kita kena ingat, itu satu kebajikan, tidak nafikan, tapi hak dia dengan Allah. Solat, puasa ni kita dengan Allah. Tapi kalau kita dengan Allah gagal, bagaimana kita nak baik? Setakat baik dengan manusia, tidak menyelamatkan dia di akhirat. Tidak menyelamatkan dia di akhirat. Dia minta maaf. Para pelajar sekalian, kita kena ingat. Baiklah. Ini dia panggil, dalam bahasa kita panggil liberal, sekular, memisahkan agama ini dengan apa? Dengan kehidupan. Itu dia panggil sekular. Bahaya pahaman sekular ni. Bahaya.
Saya tengok waktu banjir dulu, ada yang datang ke masjid kita ni. Saya kata jazahullah khairah. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka. Dia kata, Ustaz, ada orang nak jumpa ni, sekumpulan wanita. Saya kata, terima kasihlah datang ke pondok. Ya Ustaz, kami ni sangat prihatin. Persatuan apa disebut? Saya pun tak nak sebut sini. Yang perempuan tu bulu ketiak pun nampak baju. Nak mari apa ni? Nak mari bagi Quran. Kita kata Masya Allah, patut awak ambil Quran tu baca dulu sebelum bagi pada orang. Tapi tidak menjadi kesalahan lah untuk kita terima hadiah mereka. Kita kata jazahullah khairah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan cinta Quran dalam hati mereka untuk mereka belajar. Kan? Kita doakan yang baik-baik. Tapi dari sudut realiti, meninggalkan kewajipan sambil melakukan maksiat, melakukan kebajikan sambil buat maksiat, itu tidak itu bukan itu cara Islam. Maka dalam hadis ini dia kata at-tasydid dalam agama ini, meninggalkan benda mungkar maksiat itu lebih ditekan daripada melakukan amal yang asuruhan, khususnya dalam perkara-perkara yang sunat. Yang wajib sama naiklah, sama tingkat. Fa mawqifu haula'i walladzina min qablihim. Nih kumpulan yang tahawun, pandang rendah kepada arahan, duk besar ke benda-benda yang janibi ni, dan orang yang dulu juga membesarkan ibadat yang zahir tapi tak tinggal maksiat ini, inhirafun an tariqil hidayah, menyimpang daripada jalan hidayah yang benar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga jalan yang betul yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita kena bawa ketaatan, tinggalkan maksiat. Baik, saya nak berhenti setakat dua je kaedah yang kita boleh belajar hari ini. Kaedah yang pertama tadi apa? Kaedah yang pertama, yang mudah tak gugur dengan sebab tak boleh buat yang payah. Kaedah yang kedua, penekanan besar, bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat, wastisal, dan menghapus akar umbi kerusakan dunia itu. Itu yang kita kena buat. Di manakah punca kerusakan yang berlaku atas dunia ni, para pelajar sekalian? Cuba ambil ni kitab. Iaitu dalam kitab kita penawar bagi hati. Nah, tuan-tuan tengok dalam kitab penawar bagi hati, kita sudah sebut bagaimana kerusakan dunia itu mari pada mana? Mari daripada kerusakan hati. Bila hati itu tak berapa solid dengan Allah Azza wa Jalla, maka itulah kejadiannya. Jadi hati-hatilah kita sekian. Kadang-kadang nampak mereka ni baik, hebat, charity, orang panggil human right, sibuk bantu orang. Semua itu kebajikan. Tetapi yang kita kena beri kepahaman kepada mereka, menjaga tuntutan syariat juga adalah satu keperluan. Baiklah para pelajar sekalian, dalam bab larangan-larangan ini ada dalam buku ni. Dalam buku Keindahan Islam yang saya terjemahkan ini, dalam bab perkara larangan. Oh, menarik ni tuan-tuan kalau kita ada buku ni, cantik. Dalam bab perkara larangan, bab yang keempat. Benda-benda yang dilarang, sihir, zina, liwat, tabarruk, dedah aurat, pergaulan bebas, riba, arak, judi, contoh-contoh yang dibawa ni, inilah di antara kerusakan-kerusakan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kalau ada buku tu ambil, kalau tak ada buku, tengok dalam rakaman kuliah yang saya sampaikan, tajuk dia dalam YouTube Keindahan Islam. Tuan-tuan baca di situ, kita sudah huraikan satu persatu. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung siri yang akan datang, bermula daripada kaedah yang ketujuh, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghapuskan, menolak kerusakan itu lebih utama daripada membawa kebaikan. Tapi kalau dua-dua tu baik, bawa baik, tolak buruk, cantik. Tapi bila bertembung, kita utamakan ni. InsyaAllah dalam perbincangan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.